Habis semayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tuan-tuan takut nak jadi imam tu pasal apa? Aku bak imam tu tak ada masalah lah. Tapi jangan bagi subuh, maghrib, isya. Zuhur ngasak. Tapi masalah doa tu lah. Sebab tu aku ikut geng polis lah mudah. Dia kata, aku ikut geng polis lah mudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang. Kawan belakang kata doa. Bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis Ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati pengurusi serta barisan kepimpinan Surau Al-Aziz, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ni saya nak bagi tuan-tuan 3 benda ya. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan hafal. Tak payah tulis, dah buku tak ada. Betul tak? Sebab tu saya dapat orang duk cerita banyak dah. Dia kata, Ustaz nak tengok di Malaysia ni orang yang ramai golongan adik-beradik Imam Syafi'i di Putrajaya. Sebab Imam Syafi'i dia pergi mengaji, tak ada buku, tak ada pen. Sama dengan orang Putrajaya, tuan-tuan. Main mengaji, tak ada apa. Dia hafal. Betul-betul malam ni tinggal Allah dan Rasul lah, kan? Buku apa pun tak ada. Keluar daripada rumah tadi, 2 biji peluru, 1 pistol lah. Dia bawa, kan? Bini tanya nak pergi mana abang, nak pergi perang, kan? 2 biji peluru, 1 pistol. 3 yang Pak Long malam ni saya nak beritahu. Apa lah, bukan tuan-tuan dia teruk sangat. Betul tak? Ceramah jam bukan tak dapat 2-3 benda. Betul tak Pak Long? Orang bodoh piang pun dia dapat 2-3 benda, tambah muka-muka cerdik. Putrajaya mana ada orang bodoh, semua orang cerdik lah. Kalau bodoh dia tak boleh duduk Putrajaya. Tengok muka-muka tuan-tuan, muka-muka orang pandai. Dah lah pandai bercahaya pula, subhanallah. Sungguh saya duduk depan ni, saya nampak ni wajah-wajah bercahaya ni. Alhamdulillah. Sebab duduk bawah lampu. Kalau duduk bawah lampu tak bercahaya, something wrong lah tuan-tuan, kan? Berapa benda Pak Long saya nak beritahu malam ni? 3 benda. Nabi SAW bersabda, semua ada 4, tapi saya nak beritahu 3 yang malam. Nabi kata arba'un, ada 4. Tapi malam ni saya nak beritahu 3 ya. Sebab apa Ustaz? Sebab satu lagi saya lupa. 3 tu yang saya ingat. Kalau saya cakap juga yang keempat, makna saya mendusta hadis Nabi. Nabi kata siapa yang mendusta, yang berbohong atas nama aku, Nabi kata siaplah satu tempatnya di dalam neraka. Saya kata Nabi habaq 4, saya ingat 3 ya. Nabi kata arba'un man u'tiyahunna, 4 ciri perangai ni, siapa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia,
faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Orang ni Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada dia kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Berapa benda semua? 4. Saya nak beritahu berapa? 3. Ni nak baca doa yang tuan-tuan duk baca tu. Duk baca doa tu lama dah. Nak jadi hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Doa lain haram tak apa. Yang tu ya apa? Habis semayang. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Yang tuan-tuan takut nak jadi imam tu pasal apa? Aku bak imam tu tak ada masalah lah. Tapi jangan bagi subuh, maghrib, isya. Zuhur ngasak. Tapi masalah doa tu lah. Sebab tu aku ikut geng polis lah mudah. Dia kata, aku ikut geng polis lah mudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang. Kawan belakang kata doa. Bid'ah. Tak ada masalah. Cuma tuan-tuan yang takut sangat pasal apa? Sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Lagi astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. La ilaha. Tuan-tuan tak apa. La. Standard tu orang Melayu kita. Kalau yang reti sikit, dia kuat yang atas, yang depan, tengah tenggelam, hujung timbul balik. La ilaha illallah. Qadir. La ilaha illallah. Bunyi qadir ya kat belakang. Qadir. La ilaha. Tuan-tuan, mula ya. Kita tak reti. Derah mula ya. Oh, jadi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tonik. Bunyi tonik ya. Dan lah tu imam tu pun toke ayat tonik. Dia kata, tonik. Bunyi tonik. Baca ya. Macam tuan-tuan ni lah duk pakai. Kadang-kadang tuan-tuan ni nak berubah. Dulu dengan topi lidah anjing. Tahu topi lidah anjing? Hak congoh tu tak apalah nak pakai lah. Tapi kalau malam buta pun duk pakai, kata wahala tu. Kalau tengah hari rembang pakai, logik lah dia kata panas. Ni pukul 3 pagi. Macam tuan-tuan duk pakai spek mata hitam pukul 3 pagi. Tak kegila tuan-tuan. Orang buta ya pakai. Spek mata hitam ni 2 orang yang pakai tuan-tuan. Orang buta dengan orang nak cerai. Tahu orang nak cerai. Spek mata hitam. Dulu kita duk pakai topi lidah anjing tu, takat-takat dah main duduk di Putrajaya. Lekat pula dah. Baru ni mereka buat pertandingan pun tak ada siapa nak bertanding apa semua. Jawatan kuasa, ketua jawatan kuasa, biro dakwah. Boleh kat dia? Oh, dia pun dah tukar image buh dengan jubah. Duk pergi dengar kuliah, 2-3 ustaz dia pun duk pergi beli tu ridak bubuh teh kepala bau. Tapi dia tak tiba, tak apalah. Lebay putih, lepas tu dah 3 minggu dah duduk belajar, duduk simpul serban pakai. Tiba-tiba malam tu orang main suruh ayat kat dia, suruh baca ayat penawar. Tuan-tuan dengan duduk bagi jatuh maruah baju. Saya tak boleh, tahiyat pun tak lepas. Dia baca doa apa, jangan doa gitu. Ni orang bodoh. Tak boleh baca doa apa, saya tahiyat pun tak lepas. Doa at-tahiyat. Ambil. Buka tudung, kumit mulut. Bismillah ya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tu. Orang tu kan tanya, kuat sikit nak dengar dah tuan-tuan. Okey dah. Ustaz tahu mana? Dulu saya pun buat macam tu tuan-tuan. Masa saya zaman duk mengaji sekolah menengah dulu. Lepas suruh baca. Tuan-tuan kan tak erti baca Fatihah. Orang ni tuan-tuan kadang-kadang macam kita lah duk pergi tengok orang sakit. Saya ni duk pergi tengok orang sakit. Ustaz tolong baca sikit. Kita pun pegang baca. Bukan apa pun Fatihah. Selawat. Tapi dia rasa macam lega. Tu yang kata tu tuan-tuan psycho. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Pak Long? Kurang sikit lah sakit gigi ni, nampak kurang. Padahal betul-betul baca doa setubuh kita pun tak ingat dah doa lain tuan-tuan. Dengar doa tu setubuh baca ambuih. Tu lega sikit dah. Hak ni kata psycho. Tuan-tuan. Ni Nabi kata nak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat 4. Tapi saya nak beritahu 3 ya. Yang pertama Nabi kata siapa dia? Lisanun zakirun.
orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia mulut lidah yang senantiasa ingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklum, abang, kakak, saya nak ajak malam ni, kita orang Putrajaya ni, start daripada malam ni, kita nak ikut akhlak Rasulullah. Jadilah golongan yang pertama, golongan yang suka duk ajak orang ingat kepada Allah. Bercakap dengan dia, akan ingat Allah. Sembang dengan dia, akan ingat kepada Allah. Akhir zaman, golongan seperti ini makin berkurangan. Sebab tu baru ni saya baca dalam satu kitab. Disebut umat akhir zaman, lah ni tuan-tuan, kita lah akhir zaman ni. Bila sebut kata umat akhir zaman ni, kita lah. Yang nak kiamat pun tak berapa hari dah tuan-tuan ni. Bila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul kepada umat akhir zaman, maknanya kita dengan kiamat ni tak lama dah. Cuma tak tahu bila. Tanda-tanda tu ada. Nabi cerita bab tanda-tanda, cuma tarikh tak tahu. Macam mati, tak tahu tarikh. Mau tahu tarikh mati mudah. Duk malam, malaikat Jibril mabak. Hang, ada setahun setengah je. Hang mati tahun depan, 6 hari bulan, Disember, 1.45 petang. Mudah. Ni mati tak tahu bila, bukan syarat sakit. Dia kata, aku tak mati lagi, aku sihat. Siapa kata? Awak tuan-tuan baca dalam kitab ada syarat mati sakit ya? Tak ada. Ada orang sakit tak mati, orang sihat mati. Berlambak. Berlambak ke tak? Berlambak tuan-tuan. Pak Long tu 40 tahun kencing manis, haram tak mati-mati. Mai satu berada kencing kawan, 4 hari kena katuk mati tuan-tuan. Kalau ikut kencing kawan tu, sihat tu. Kencing manis yang sakit, dia kata tak ada, kencing kawan pergi dulu. Ha, jaga Pak Long. Kencing manis paling kuat kerat kaki, kencing kawan pecah kepala. Jaga. Dia kata aku tak ada, aku sihat, aku ni muda. Hei. Mati bukan syarat tua. Ramai mana dalam masyarakat kita anak-anak mati dulu pada mak bapak? Ada ke tak? Ada ke tak? Betul? Bukan syarat tua. Allah saya Ustaz, tua dah Ustaz. Tua dah Pak Long. Umur berapa Pak Long? Allah tua dah Ustaz. Saya tanya umur berapa? 83 dah Ustaz. Tak larat buat apa? Pak Long, 83 muda lagi Pak Long. Ada harapan jadi Perdana Menteri lagi Pak Long. Tua dah Ustaz, saya tak larat dah Ustaz. Saya nak mati ya. Tak tahu hak yang muda mati dulu umur 13 tahun. Syarat nak mati bukan kena tua. Lepas tu orang tanya saya, Ustaz, syarat mati apa dia? Syarat mati hang hidup. Tu syarat mati. Apa dia syarat mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Syarat hang nak mati, hang hidup. Saya nak tanya tuan-tuan malam ni, syarat tu ada tak kepada tuan-tuan? Ada tak syarat tu kepada tuan-tuan? Tu rukun mati, tu syarat mati. Hang hidup. Siapa tak hidup angkat tangan? Semua hidup. Sebab tu saya takut mati Ustaz. Dah hang takut mati, hang hidup apa? Yang kena takut tak cukup bekalan nak bawa ke mati. Hak tu kena takut. Takut apa nak mati? Semua nak mati. Saya nak mati, tuan-tuan nak mati. Cuma tak tahu siapa dulu. Betul? Mungkin tuan-tuan dulu. Saya kemudian. Mungkin. Dan tak mustahil juga saya kemudian tuan-tuan dulu. Pun boleh jadi. Contohnya apa? Jadi tuan-tuan dululah. Syarat kamu nak mati, kamu hidup. Kalau kata Ustaz, saya dah hidup Ustaz. Memang macam mana pun, suka ke tidak, mau ataupun tidak, lu kena mati bro. Lu kena mati dah. Kena mati. Tak tahu kata kita nak mati. Ustaz nak mati. Ya, saya nak mati. Bila nak mati tuan-tuan, dia kena cari bekalan lah. Sebab dah kita pi ke sana, tak balik medah. Tuan-tuan dah sembang lah. Tuan-tuan tak mana hebat pun. Dah hang mati, hang pi ke akhirat kelak. Akhirat atau akhirat. Makna lah. Tak ada dah. Tu nama dia akhirat. Maknanya pengakhiran. Tak ada dah. Hang tak pi mana dah. Hang duduk di sana, hang tak balik medah. Tak balik dah. Ni apa yang hang duk cari di dunia. Semua hang nak tinggal, hang tak balik dah.
Faham? Mau tak faham saya tak tahu cerita lagi. Tak balik dah Pak Long. Pak Long bawa pergi apa dia? Solat. Yang tu yang Pak Long nak bawa pergi sana. Solat. Dah tahu yang tak balik, yang duk pulun, duk kumpul lebih-lebih di dunia ni, sampai hak sana tak siap. Siapa? Nak pergi dah akhirat kita ni? Nak pergi dah akhirat? Rumah kita siap lagi di sana. Kacau. Tak ada rumah nak duduk tahu mana. Bukan nak pergi sana nak jadi golongan gelendangan. Duduk di dunia ni, rumah punya besar. Mula duduk kotas kerajaan, ada duit beli rumah taman. Lepas tu buat loan pula, tambah rumah. Tarik depan, tarik belakang, punya luas rumah dia. Daripada ruang tamu, pergi dapur, pergi balik boleh jamak kosor. Salahkah kita nak buat rumah besar-besar di dunia? Tak salah, buat. Ada duit, buat. Ada kemampuan, buat. Cuma jangan lupa bina rumah di akhirat. Faham ke tak ni? Kalau tak ada rumah, kita nak duduk di mana? Fikir pula rumah kita nak bangun di mana? Di sana dia ada dua jenis tanah. Yang satu nama dia neraka, satu nama dia syurga. Pilih. Hang pilih, hang nak ambil tapak rumah hang di mana? Syurga kan neraka? Pagi Jumaat, Suratul Insan, tu Imam duk baca. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Saya dengar tak ayat tu? Dengar tak? Dengar. Faham? Dok. Apa? Dok. Lama mana dah duk semayang pagi Jumaat belakang Tok Imam surah sejadah. Berkesudah. Tak apa. Tok Imam lupa. Tobat tak boleh tolong. Tak percaya Tok Imam ni pagi esok try buat lupa. Saya kena dah lah tuan-tuan. Saya ingat 3, 4, 5 tahun lepas. Saya ni jenis kalau pergi ceramah. Saya bukan jenis sampai awal-awal. Saya malas jadi Tok Imam. Saya kena jadi imam. Lagi saya nak ceramah. Lagi Aisyah saya nak jadi imam. Tu imam buat kerja apa? Cukup bulan hang balas gaji. Kerja hang aku buat. Aku dah orang panggil ceramah, ceramah lah. Tu pun aku tak minta. Betul ke tak? Saya tak pernah minta tanya orang yang duduk tok kuliah saya tak pernah minta. Prinsip saya mudah, bagi, ambil. Tak bagi, tunggu. Ni yang panggil aku pergi ceramah. Maghrib aku kena jadi imam. Aisyah aku yang jadi imam. Mampu ya. Mujur enggak hang tak suruh aku buka aircon, buka lampu azan sekali. Jadi saya ni suka je sampai lewat-lewat. Bagi orang jadi imam, saya ikut belakang lah. Satu hari tu, saya kena masa tu nak masuk Ramadan. Ramadan tahun tu, saya lupa dah tahun 2000. Mungkin 2016 ke 2017. Tuan-tuan try tengok. Hari 1 Ramadan itu hari Sabtu. Jadi Jumaat lah tu, hari lah sebelum masuk Ramadan tu, saya ni lepas jemput pergi kuliah subuh. Saya ni nak bagi tahu kat tuan-tuan lah, tuan-tuan yang dengar saya punya ceramah malam ni sama ada yang duduk dalam surau, duduk luar surau ataupun duduk dengar live. Kuliah yang paling saya benci, kuliah subuh. Sebab apa? Nak kena bangun awal. Yang tu cukup problem saya. Saya ni bukan orang baik. Jenis subuh 6.30. Kira celik-celik mata buka tingkap dengar surau. Da'wahum fiha subhanakallah. Subuh da'wahum ya. Jadi nak bangun awal problem. Macam baru ni saya pergi kuliah subuh. Oh problem. Saya kata ustaz, boleh tak main kuliah maghrib? Saya kata penuh. Kuliah duha. Tak larat. Sebab kuliah duha ni pula, saya hari Ahad tu setiap minggu full kuliah duha. Hari lain tu Sabtu, saya nak rehat. Nah malam ada kuliah dah. Tuan-tuan sampai berapa? Saya ni dululah. Sehari 4 ceramah, 5 ceramah saya ambil lah. Lah paling banyak pun 2. Tu pun saya tak larat. Ada waktu saya nak kena rehat kepala otak. Ni dia kira ceramah. Waktu mana nak baca? Betul tak? Subuh ceramah, duha ceramah, zuhur ceramah, asar ceramah, maghrib ceramah. Balik lena terkangkang. Bila hang nak baca kitab? Bila hang nak study? Bila hang nak dapat input-input baru? Bila otak hang nak berehat? Tuan-tuan ingat ceramah ni tak teruk ke tuan-tuan? Tuan-tuan main try ceramah tengok.
Ni saya tak. Saya macam mana ada hari saya nak rehat. Sehari 5-6 jam nak pergi rehat otak. Boleh tengok YouTube. Kan? Boleh tengok buku, kitab, baca. Boleh tengok movie. Malam-malam layan cerita Tamil. Ada malam saya tak mau pergi mana. Sebulan 4-5 malam saya tak mau pergi mana. Itu time saya dengan family. Saya Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dapat isteri yang cukup ngam. Sama-sama suka cerita Tamil. Boleh layan cerita Tamil ni, tapi mana masa PKP ke tu, sehari 4 cerita Tamil kami boleh layan. Habis data handphone, mampu pergi tengok cerita Tamil. Alhamdulillah, dapat isteri yang ngam. Oi, payah nak dapat bini ngam. Saya dengan bini saya layan cerita Tamil. Tu tadi dia duk hantar dah bang, balik malam lusa, bang tak pergi mana kan, hari Sabtu tak pergi mana. Okey bang, ada 2 cerita Tamil baru. Sampai dalam grup Facebook tu dia masuk dalam grup Tamil-Tamil. Dia boleh cerita saya ni, layan cerita Tamil. Ada satu baru ni nak kena pergi kuliah subuh, pening. Saya pun malam tu layan cerita Tamil. Pukul 2:30 baru tidur. Jaga-jaga pergi esok nak kuliah tu dekat Ustaz. Rumah saya dengan Ustaz sejam. Jaga-jaga tu imam ilahana ya Rabbana subhanallah. Allah. Bangun berdiri, basuh muka, sembahyang subuh, start kereta, daripada Kodiang pergi ke Jitra, lebih kurang dalam, selalunya lebih kurang dalam 20 minit. Saya buat kereta 10 minit. Meter kereta saya 1819. 1819. Traffic light mana warna merah ke? Mohon mak hijau. Sampai dekat satu traffic light tu, polis kejar. Haram sungguh. Sampai tengok-tengok duk biru yang belakang. Kata polis ni tak sembahyang ke subuh? Siap pakai tu ke tepi. Dia ingat saya pelari dadah kot. Ke tepi, sila bagi kerjasama ke tepi. Sampai depan apa nama JKR lama Jitra tu berhenti bawah pokok tu digelap. Polis tu memotong pergi duduk depan, turun. Mau tak sembahyang, Hindu. Itu turun. Piston duduk kat pinggang. Saya pun turun. Saya hari tu pakai jubah putih. Lepas tu serban putih tu saya tarik tak atas kepala. Dia turun tengok ketui putih. Dia berjalan dah. Dia unduk balik 2 tapak. Orang kah? Dia tanya orang kah? Polis pun penakut kan? Orang kah? Saya kata orang. Baru dia kemas lagi, baru dia kemas. Tadi dia berjalan dah, dia ghostan balik 2 tapak. Orang kah? Orang. Dia memang dia minta lesen kat saya. Saya pun pergi. Dia pegang lesen, dia buat nak kepok tak kepok. Ini original kah palsu? Saya kata lesen ori tuan. Dulu masuk kelas undang-undang ke? Masuk tuan. Belajar undang-undang ke? Belajar tuan. Lampu merah makna apa? Berhenti tuan. Tadi lampu merah, kenapa tak berhenti? Tak nampak ke? Nampak tuan. Lepas tu kenapa tak berhenti? Sebab saya tak nampak tuan. Saya kata, mau nampak dia. Tobat saya tak langgar. Ni kata kuliah subuh. Satu ketika 2016-2017. Saya pergi ceramah. Hari lah bulan Sya'ban tu esok nak masuk dah apa nama Ramadan. Sampai awal. Begitu saya sampai awal. Alhamdulillah. Sampai awal. Sampai masjid tu orang baru duduk azan. Elok habis azan yang sunat. Apa semua? Tu imam mai pegang belakang saya, tolak jadi imam. Saya ni surah sejadah hafal. Tapi dah lama tak praktik, dia lupa. Betul tak? Tuan-tuan gelap apa? Tuan-tuan cuba jadi imam, baca kuliah. Tobat lakum tak jumpa, mengenai lama tak bawa. Saya tu pun nak, kena kata tak boleh. Dah kita pula, anak mufti. Betul tu? Ustaz. Betul tak? Tok lebih kampung boleh jadi imam. Kita pun tak apalah, aku pun ingat-ingat boleh ha. Mayanglah alif lam mim sujud. Jangan sujud jadah. Sujud jadah bangun-bangun tu ayat dia tatajafa junubuhum 'anil madaji', ayat dia. Kan saya pun bangun. Tatajafa dia lupa tatajafa junubuhum 'anil madaji', anil tu dia tak main. Anil tu, 'anil madaji' anil tu. Tatajafa junubuhum Tatajafa
Tak taja. Pak Long belakang saya tu pun dengan confident dia pun tegur. Qul huwallahu ahad. Habis hawa. Subuh begitu. Haram tak apa. Tak boleh bantu. Satu kejadian di Baling Kedah. Tok Imam tu dia teruk daripada saya. Sujud-sujud bangun-bangun. Tak taja pun tak main. Saya anil madaji' ya tak main. Dia tak taja tak main dah. Sujud-sujud mangkit-mangkit serap. Dia diam tu bukan dia diam. Dia duk tarik daripada alif lam mim. Duk hantar tu tak lepas. Tarik, hantar, tak lepas. Tarik pula, hantar, tak lepas. Tarik pula, hantar, tak lepas. Berada sah keempat. Dia duduk sah keempat berada tu. Dia pun duduk tengok jam. Dia kata, mau aku tak tegur, pukul 8 tak berhenti lagi. Dia pun tak apa. Dengan confident bodoh ni, dia pun tegur. Walladhi. Walladhi main mana? Ayat tu tak tajafa. Walladhi tu main mana? Tu imam dah hang tegur tak betul. Aku tak ambil lah. Brother ni kata tu imam ni tak dengar ni. Dia pun up sikit. Walladhi. Tu imam ni lah mati kata nak haram mana pula duk walladhi dah aku tak ingat hang duk kacau pula kan. Dah aku duk tarik duk hantar ni. Tak ingat yang hang duk walladhi kat belakang. Tu imam ni steady tak sambung. Brother ni kata tak dengar sungguh dah tu imam ni. Dia punya ulang kali 3 lagi kuat. Walladhi. Tu imam tu tak tahan, tu imam tu beralih. Bukan walladhi, dia kata. Tak apa. Tuan-tuan gelak apa? Tuan-tuan boleh lebih kurang lah. Tak percaya tu tu imam bagi zuk buat lupa. Cerah masa depan. Dalam rakaat kedua, subuh pagi Jumaat, tu imam baca suratul insan. Hal ata 'alal insan. Satu ayat dalam surah tu dia kata pada inna hadaina hus-sabila imma syakira wa imma kafura. Allah Ta'ala cerita atas dunia ni dia dah tunjuk jalan. Hampa nak ambil lot tanah rumah hampa di akhirat. Hampa nak ambil mana? Imma syakira. Hampa nak jadi golongan yang bersyukur. Wa imma kafura. Ataupun hampa nak jadi golongan yang kufur dengan nikmat Allah. Pilih. Dua tu hampa nak duduk mana? Pak Long, Mak Long, atas dunia kena tetap dah. Kita nak ambil tapak tanah rumah kita dalam syurga ataupun dalam neraka. Nak tahu tu macam mana? Allah cerita dalam Al-Quran, Nabi cerita dalam hadis, ustaz-ustaz duk main cerita dalam surau dan masjid dalam kuliah ni. Tapi masalah kita lepas sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api, ya Allah. Lepas sembahyang, jauh daripada api. Lepas doa, keluar masjid, cucu rokok, api dekat balik. Nak makbul celah mana tuan-tuan? Tu macam tak setuju ya pun. Ada orang dia main isap rokok tepi saya. Di Penang. Nak tanya ustaz sikit Ada apa belum? Betul-betul hukum isap rokok ni apa dia? Bila dia isap rokok gudang garam tu, meletik bunyi titik-titik. Tu rokok batang, kalau rokok daun dia kena rokok tu. Sebab sambil hisap tu dia nak kena pusing. Hukum hisap rokok ni betul-betul apa Ustaz? Saya kata saya yang saya tahu lah, saya baca fatwa daripada Azhar, dia kata haram syar'an. Haram betul-betul. Lepa kata haram, lepa tak hisap. Cuba lepa hisap tengok, dia kata. Hang tanya aku soalan. Aku bagi tahu jawapan, hang i'rab balik jawapan aku tu. Ada saya dulu ni saya ceramah satu masjid di Juru tu kan, di Penang. Malam tu saya taruh geng rokok memang gila-gila ya. Pas saya duduk tengah ceramah ni saya kata geng rokok ni tak kira katok aku mampu. Tapi yang kata geng rokok ni steady ya.
Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya bagi cukup-cukup, saya turun tangga masjid, dia duduk tepi tangga tu, dia isok. Okey, tak nak main pula. Rokok dia jelas cari, main pula. Main pula. Saya kata, Pak Long tak marah kan saya duduk hentam. Hang nak kata apa? Hang kata lah Ustaz. Oi, yang ni hang main ceramah sudah. Kata. Steady kan rokok. Kita minta jauh daripada api neraka. Tetapi persoalannya kehidupan kita, amalan kita, perbuatan harian kita menjerumus kita ni ke arah jalan ke syurga ataupun jalan ke arah neraka. Yang ni tuan-tuan tahu. Allah abakna ni dia jalan ke syurga, ikut jalan ni. Nabi kata jangan duk pergi jalan ni, jalan ke neraka. Mulut lidah ni kena duk ingat benda tu tuan-tuan. Yang kata zikir, lisanun zakirun ni tuan-tuan. Ramai orang dia duk faham. Lah, pukul 9 lah. 3 minit lagi boleh? Boleh nak? 3 minit sebab dia nak mula turun landing. Dia tak boleh berhenti mengejut, terempas pesawat kita lagi. Dia kena ambil lajak turun sikit-sikit. Ni pula dia nak turun ni saya dapat maklumat. Hujan. Jadi kita kena cari waktu yang terbaik untuk turun ni. Dia tak boleh turun direct. Sekali tayar tak biak bumi lagi. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan dengar saya nak abang apa. Lah ni cuaca tidak elok tuan-tuan. Dia duduk musim kat atas ni Zat. InsyaAllah 5 minit kita turun. Tuan-tuan pakai tali pinggang keledar. Dan betulkan tempat duduk anda. Buka tingkap. Ready. Dan nak turun dah. Yang kata lisanun zakirun. Orang duk faham ni. Orang duk faham yang kata zikir ni. Kena pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia kata saya ni Ustaz dalam pukit tasbih tak nak lekat Ustaz. Rokok dengan lighter dah. Zikir ni bukan subhanallah tu saja. Zikir ni bukan alhamdulillah tu saja. Apa makna mulut kita, lidah kita ni zikir? Lidah yang senantiasa membantu kita ingat kepada Allah. Itu makna zikir. Orang yang suka duduk dengan kita, insyaAllah, kita ni umur makin tambah, amalan makin kurang. Zikir tak tu? Termasuklah tu. Sebab lidah dia bawa orang ingat kepada Allah. Ni tuan-tuan malam ni kita duduk ni dah sejam suku dah tuan-tuan ni. Sedap tak sedap sejam suku dah. Kita duduk ni dipanggil sebagai di antara salah satu majlis zikir. Majlis zikr. Salah satu daripada majlis zikir. Ni yang kita tengah duduk sekarang ni. Dipanggil majlis ilmu. Dipanggil majlis istighfar. Dipanggil sebagai majlis zikir yang membawa kita ingat kepada Allah. Selama sejam setengah ni tuan-tuan saya duk cakap, adakah saya nak ajak tuan-tuan kita kena banyak hubbud dunia, kita kena banyak cintakan dunia? No, kita ingat akhirat sama. Dunia kita ambil, akhirat jangan tinggal. Allah Ta'ala buat dunia ni kepada kita untuk jadikan dunia sebagai alat. Sebagai alat, bukan tujuan. Alat. Dunia ni sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk kita senang di akhirat. Ustaz, saya nak jadi jutawan. Silakan. Bila kamu jadi jutawan, kamu ni banyak peluang untuk beribadah kepada Allah. Kamu duit banyak, bina surau. Main dengar surau kita, apa yang tak cukup? Oh, kapet baru lagi. Apa lagi tak cukup? Kami ni tak tahulah baru ni biru muslimat dah duduk bising. Awak, siapa? Clear semua dah. Kapet cantik, aircon sejuk, surau bersih. Kira surau tuan-tuan ni saya boleh bagi grade A lah. Tandas tu, saya gamak nak makan nasi lemak dalam tandas. Pintu tutup, selak, semua cantik. Ada masjid surau. Sini duk ejeh pungkuk bagi sama dengan lubang Jamal. Sini duk tekan pintu. Tengok duit dalam akaun masjid tu 40,000. Selak 5 kupang mau hantar nak beli selak pintu Jamal. Ni kita begitu. Celah tu ya yang lepa lembu duk main duk tolak tu. Oi. Hak ni dia nak cerita kelaku masjid surau. Kalau tuan-tuan nak tahu. Sebab tu saya selalu pen duk ada dekat poket ni. Bukan nak tulis sangat. Selak pintu. Dia dah tahu nak main surau Putrajaya ni. Jenis ni selak dah. Kalau nak pergi surau masjid kampung tu, pen mesti ada. Ada saya pergi satu masjid tuan-tuan. Pintu tu kena angkat kat luar orang masuk dalam. Ni cerita betul ni. Bukan saya nak mohong malam-malam Jumaat dalam surau ni.
Saya masuk tinggal frame ya jamban. Dia ada 2. Ada frame ya. Saya masuk. Bukan waja'alna kot kan. Ingat jamban waja'alna min baini air. Kan betul kot. Saya pun keluar balik cari tak ada pintu. Mailah siap. Ustaz pintu kat luar. Lepas tu kena angkat. Saya pula duk angkat dengan dia. Selak tobat tak ada dah. Dia balut tali tu sambil berak, sambil duk tarik tali ni. Pintu tu dah lekat kat frame. Mampu dia kata. Hak problem masa nak basuh. Ni dia punya simpul tali ni kan. Haram jadah orang kata. Apa punya siksa. Cantik dah. Kebersihan cantik dah. Apa yang tak lengkap lagi surau ni? Kami orang lelaki ni tak ada masalah lah. Nuhat masalah orang perempuan. Awak. Dia duk tengok. Langsir tak ada. Dia duk tengok. Yang tu kalau buat kening saja cantik juga tu. Tuan-tuan. Orang lelaki ni. Nafsu 1. Lepas nafsu 9. Bukan nafsu syahwat saja. Tuan-tuan kena faham. Mata lepas mata kita. Nah. Ni meja kuliah ni. Meja kuliah ni. Sebab apa meja kuliah ni dia kosong macam ni? Sebab apa? Sebab AJK kuliah orang lelaki. Betul ke tak? Betul tak? Ni tisu. Pasal apa tak ada sarung? Kalau bagi lepas di belakang jadi AJK, dia buat sarung siap dah. Dia tak. Meja ni dia nanti duk hias, dia bubuh ni habis ni, terai-terai kat tepi ni. Ni, cawan ustaz nak minum air. Pasal apa cawan dengan piring tak sama? Tak sama warna. Tentang gelap apa saya cakap macam ni? Kalau bagi kat orang perempuan di belakang, maklum-maklum tu, cawan dengan piring mesti sama warna. Ni pasal apa warna tak sama? Sebab orang lelaki. Tuan-tuan pun tahu jawab. Kita mata kita okey tak? Oh, tirai tak ada. Okey, saya ada duit banyak. Saya wakaf tirai. Tu hang guna dunia sebagai alat hang nak senang di akhirat. Ustaz, saya ni ustaz suka bisnes, silakan. Dengan hang jadi orang bisnes, orang lah ni hilang kerja ramai mana dekat 1 juta penganggur pasca COVID-19 ni tuan-tuan. Pasca PKP itu ni. Saya buka peluang untuk orang mendapat jana pendapatan. Itu guna dunia untuk akhirat. Ini yang kata zikir, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata golongan pertama, perangai pertama hampa kena ada pada lisanun zakirun. Orang yang senantiasa lidah dia ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sambung esok masa time khutbah. Sebab masa dah cukup. Masa dah cukup. Jangan duk lajak. Saya COVID mai. COVID mai. Dia mai ke 9 suku dia berkata. Di masa cukup. Esok kita di mana? Surau mana? Surau An-Najah present 9. Esok saya sambung slot tazkirah dan khutbah di surau An-Najah present 9. Esok. Jangan duk tanya khutbah waktu mana? Khutbah waktu Zuhur. Tak tahulah Kut Putrajaya khutbah waktu Asar. Tak ada. Waktu Zuhur. Pukul 12.30 saya duk ada sana dah. Pukul 12.45 kita mula tazkirah. InsyaAllah dengan khutbah. Jumpa pada esok hari. Saya daripada Kedah nak sampai dekat Putrajaya ni tuan-tuan 500 km. Tuan-tuan bukan 5 km tak boleh sampai esok. Saya nak sampai surau tu esok 500 km. Jadi kita jumpa di sana lah tuan-tuan. Cukup sekadar ni dulu malam ni. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir ramai-ramai malam ni. Luar penuh dalam penuh subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat syurga kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya hadir malam ni kerana kasih dan sayang. Tuan-tuan hadir malam ni kerana kasih dan sayang. Kita berpisah selepas ini pun kerana kasih dan sayang. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa yang saya cakap, tuan-tuan terasa daripada hujung rambut sampai hujung kaki, saya minta maaf betul-betul lah tuan-tuan. Demi Allah, tidak ada niat untuk saya mai kata kat tuan-tuan apa-apa. Saya bukan kenal tuan-tuan siapa ni. Kalau saya kenal seorang-seorang, yang saya kenal ni, 2-3 orang ya malam ni. Yang saya kenal. Yang lain tu saya tak kenal. Tiba-tiba saya bercakap, tuan-tuan terasa. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Bukan saya nak kata kat tuan-tuan. Tapi bila terasa, tuan-tuan ingat satu nak. Syukur ya Allah. Kerana ustaz cakap, hati aku masih boleh terasa.
Bayangkan orang nasihat hati kita tak terasa. Orang tegur hati tak terasa. Masalah tak tuan-tuan? Tu hati kita telah hitam. Ustaz kata malam ni, Allah pedihnya, sakitnya. Alhamdulillah. Dengan kata-kata tersebut, mudah-mudahan menjadi titik permulaan untuk sebuah perubahan. Insya Allah. Sebelum saya nak tangguh malam ni tuan-tuan dengan doa. Satgi habis solat fardu Asya, saya dah jamak dah Pak Long dah. Bukan jimat, jamak. Bahasa Arab ni sebut lari, makna lari. Saya pergi ceramah di Penang, ada satu abang tu dia telefon. Saya duduk dalam perjalanan. Ustaz dah underwear? Hak yang duduk tok kuliah tu. Cakap tak betul. Hak duduk jaga jadual kuliah masjid tu. Ustaz dah underwear? Saya kata, underwear tu seluar dalam abang weh. On the way dalam perjalanan. Dah underwear. Tak berubah juga kan? Saya kata underwear dah. Elok Ustaz sampai lagi Ustaz jimak siap-siap. Lepas ceramah kita pergi makan. Saya kata jimak di rumah. Di masjid jamak. Ni cakap tak betul. Saya dah jamak dah. Tuan-tuan mayang lah. Saya nak keluar dulu, nak rehat. Habis lagi tuan-tuan tengok dekat luar sana. Saya bersama dengan tim dan kru daripada Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan Ar-Riyadah ni tuan-tuan, saya jadi pengerusi yang dipertua dia lah. Yang dipertua Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan kami ni, dia daripada kita buat untuk tujuan pendidikan dan khidmat sosial. Sekali tuan-tuan tengok, dekat keluar lagi, dia dekat pintu-pintu keluar sekali, ataupun belakang, dekat pintu keluar lah mudah. Tuan-tuan tengok, ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Dalam tabung tu, tuan-tuan nak letak zakat, nak letak sedekah, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar-pelajar tahfiz, tuan-tuan letak. Ingat satu tuan-tuan, Nabi kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim di dunia, macam ni dalam syurga. Bukan bersama-sama di syurga. Nabi kata macam ni. Bukan takat duduk, tapi cukup rapat dengan Nabi. Tuan-tuan tak bela anak yatim, bubuh duit dalam tu. Kita sama-sama bela. Yang kedua dalam tabung tu, tuan-tuan ingat untuk fakir miskin. Nabi kata kalau tidak ada orang miskin di dunia, Allah takkan cipta orang kaya. Yang ketiga untuk budak-budak yang hafaz Al-Quran. Nabi kata bantulah orang yang belajar agama walau bil qalam, walaupun dengan sebatang pen. Cuma tuan-tuan jangan duk betul sangat, pergi lempak pen masuk dalam tabung tu. Kami pen banyak dah, duit yang kurang nak bela lepa. No? Ingat, yang ni bukan saya nak ugut apa, tapi pengalaman saya banyak tempat dah. Yang mana yang duk lintas depan tabung tu duit ada, tapi dia buat tak tahu, 2 hari lepas tu meninggal. Ni bukan saya nak ugut tuan-tuan, dah bukan nak ugut. Ni cerita pengalaman. Yang saya tidak mau pengalaman tu berulang malam ni. Tuan-tuan nak cuba try tengok malam ni. Tengok 2 hari nak jadi kot mana. Tapi kalau boleh janganlah. Saya nak main pula lepas ni nak tengok lagi muka tuan-tuan. Ni bukan ugut, nak cerita pengalaman. Atas tabung tu Pak Long, ada buletin yayasan, tuan-tuan bacalah. Kami ni yayasan ni tuan-tuan, kita bela budak-budak yang belajar Al-Quran, yang anak yatim, yang mana yang tak cukup duit belajar lah. Dalam masa yang sama kami ada asnaf yang kami bela anak-anak yatim. Yang mak pak meninggal, dia duduk dengan abang, kita bela dia. Mak pak meninggal, duduk dengan Tok Wan, kita bela dia. Tuan-tuan bubuh lah, nak bagi zakat kan nak bagi apa, pulanglah tuan-tuan. Dan saya nak abang, jalan yang terbaik untuk tuan-tuan bersedekah. Nabi kata, as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Kalau ada orang main minta kebajikan depan kamu, jangan tolak sebab itu hadiah daripada Allah untuk kamu. Malam ni hadiah Allah, siapa nak ambil, ambil. Dan atas tu ada buletin yayasan. Dalam buletin tu dia ada satu selawat. Saya letak dalam tu. Tuan-tuan pakat-pakat beramal. Ambil lah buletin ni seorang satu. Namanya Salatul Faraji. Selawat melepaskan kesulitan. Bacalah selawat ni setiap kali lepas semayang. Tuan-tuan ada apa-apa kesulitan. Kan dia kata ada satu pakcik tu. Dia kata elok Ustaz lagi selawat ni. Saya kata awak banyak kesulitan. Dia kata bukan dia Ustaz. Alat sulit tu pun ada sulit juga dia kata kan. Saya kata bacalah. Nak ambil buletin tu, raba-raba dalam poket, kena duit kertas tu, cabut, bubuh. Kalau jadi macam satu mamu di Pulau Pinang, tak payah nak buat jana. Saya kata raba-raba dalam poket, ada duit, bubuh. Mamu tu dia raba-raba, dia main jumpa saya. Ustaz! Mamu, Pinang punya. Dengan kepala tu. Ustaz! Mamu duk raba-raba poket, tak kena duit, duk kena telung. Dia kata. Yang tu tak payah apa, mamu Tak payah duk cabut telur tu, pergi bubuh dalam tu, tak payah nama mu. Buat macam mana? Poket pun tinggal Allah dan Rasul ya, tak ada apa orang kan. Yang tu pulang. Yang kedua dekat luar sana tuan-tuan,
ada meja jualan yayasan saya ni bawa. Dua benda dekat meja jualan tu. Yang pertama, ada produk saya punya yang kami buat untuk dana yayasan. Iaitu produk Top Coco. TOP, Top, tolong orang pondok. Produk ni diasaskan oleh saya yang buat produk ni, saya yang ni apa semua untuk dana yayasan. Sambil-sambil kita collect donation orang ramai, sambil itu kita pun juga buat perniagaan untuk membantu yayasan ni. Sebab kami punya yayasan ni kena ada 100,000 setiap bulan. Mau tak ada, penin. Mau tak ada, penin tuan-tuan. Duk harap derma ni pun, boleh lah bantu-bantu. Kan, setengah derma, setengah ni ikhtiar kita lah. Top Coco ni minuman coklat macam Milo tu lah. Cuma yang ni coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. 5 dalam 1. Serta serbuk dia diterapi oleh ulama. Cuma beli jangan duk langkah. Baca tu selawat, Pak Long. Orang tanya khasiat koko ni apa dia Ustaz? Yang pertama, dengar betul-betul, siapa minum, insya-Allah hilang dahaga. Tak percaya try tengok. Yang kedua, tuan-tuan, ada tak masalah anak yang degil? Ada Ustaz, beli bagi dia minum. Anak yang suka duduk tidur dalam kelas, beli bagi dia minum. Anak yang otak lembab, beli bagi dia minum. Anak-anak yang tak boleh dengar cakap, beli bagi dia minum. Harga dia berapa Ustaz? Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, satu bungkus 20 secet, harga 20 ringgit. Ustaz, duit tak bawa Ustaz, boleh berhutang, Putrajaya punya pasal. Sebab saya dengan orang Putrajaya ni kasih dan sayang cukup tinggi lah. Walaupun tuan-tuan tak apa nak sayang kat saya. Boleh hutang tak malam ni Ustaz? Boleh hutang. Tapi syarat dalam hati ada niat nak bayar. Boleh? Clear Ustaz. Berhutang Ustaz ke? Tak. Berhutang duit kawan, pergi beli dekat kaunter tu, esok jumpa dia, bayar balik kat dia. Bukan berhutang saya. Ni kira saya ajak dah ni. Kan? Berhutang duit kawan. Mau tuan-tuan berhutang saya, tuan-tuan congek, kilang tutup. Kan? Berhutang duit kawan. Beli, insya-Allah. Tuan-tuan. Yang ni pun banyak jugalah yang saya duk promote. Kan? Jenis mereka buat ketegak, buat tak tahu. 2 hari kat lepas tu. Jadi saya nak harap malam ni jangan duk berubah lah. Jangan duk berulang lah kejadian tersebut. Nak belilah bagi dia minum. Anak-anak tuan-tuan, seawal usia 2 tahun, amalkanlah. Ada macam-macam tuan-tuan yang degil, alhamdulillah berubah. Tuan-tuan yang ada masalah-masalah misteri, penyakit misteri ni, sihir dan sebagainya, amalkan insya-Allah. Nak amalkan, belilah di luar sana. Anak-anak tuan-tuan seawal usia 2 tahun, anak-anak yang membesar, amalkanlah. Dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. 5 dalam 1. Harga tak sampai 20 ringgit lebih pun. Nah, dan yang kedua yang terakhir, dekat meja sana juga, saya nak ajak tuan-tuan untuk siapa yang dia rasa macam ni. Dia ni dengan Al-Quran dia tak berapa nak rapat lah. Makna hafal pun tak banyak. Tapi dia nak membantu golongan yang hafal Quran. Saya ada 20 orang pelajar tahfiz yang saya lah ni ada di kalangan mereka yang susah, saya tak mau ambil yuran. Saya tak mau ambil yuran yang susah. Jadi saya duk cari ibu dan ayah angkat untuk mereka. Tuan-tuan tak payah duk angkat mereka balik rumah, tak payah. Seorang mereka punya kos perjalanan, kos maintenance mereka seorang lebih kurang dalam 4 ke 500 ringgit seorang. Dengan yuran makan dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan rasa saya ni niat Ustaz, saya duk dengar Nabi kata orang yang berdamping dengan Al-Quran, wa man ja'alahu imamahu qadahu ila jannah, yang jaga Quran, yang pelihara Quran, yang cukup baik dengan Quran, Quran akan bawa dia masuk dalam syurga. Saya nak jadi golongan tu Ustaz. Boleh tak saya nak tajar Ustaz? Boleh. Berapa yang paling minimum Ustaz? 10 ringgit pun tak apa sebulan. Saya nak buat macam mana Ustaz? Tuan-tuan pergi dekat staf saya, dia ada borang. Borang tu tuan-tuan isi, tinggal dia ada 2 keping borang. Borang yang pertama tuan-tuan isi, nama, nombor telefon, nombor akaun bank, bank mana yang dia nak buat. Kan? Lepas tu, yang tak boleh ada 3-4 bank lah. Yang lain pada tu boleh. Yang tak boleh, adalah 2-3 bank, Hong Leong, Poh Kong, apa semua tu boleh. Dan hal lain tu adalah 1-2 bank tu. Bank pun jarang-jarang dengar lah. Bank-bank yang jarang dengar tu tak boleh. Jadi yang mana bank? Ada Maybank, Bank Islam, RHB, Public, semua boleh buat yang tu. Buat nama akaun, berapa ringgit nak bagi? 10 ringgit sebulan, sign. Borang yang kedua, sign saja. Tinggal tentu tuan-tuan tak payah pergi bank. Kami jaga, kami urus A to Z, tunggu pihak bank telefon tuan-tuan ya. 10 ringgit, 20 ringgit, 30 ringgit sebulan lah. Cuma saya kata kat tuan-tuan, khairul umur awsatuha. Amalan yang paling baik Nabi kata, jangan terlebih banyak, jangan terlebih kurang. Duduk tengah-tengah.
Ustaz, saya nak bagi RM10. Alhamdulillah. Sampai mati Ustaz. Alhamdulillah. Habis budak ni, mai budak baru, kita buat. Habis budak ni, mai budak baru. Tuan-tuan ingat tak Nabi kata, ada golongan yang dia pipi ke akhirat terkejut tu, dia amalan aku banyak ni. Tak sedar apa yang kita buat. Fikir tengok tuan-tuan, kita daripada sudut semayang tak rajin. Cukup 5 tu ya. Hak sunat tak tambah. Puasa Senin Khamis, cerah masa depan dia kata, hak yang Ramadan tu pun mujak wajib. Mau sunat, mau akad aku tak buat dah. Quran, baru duk babi buta punya baca tu. Muqaddam ketiga. Ambil lah orang yang hafal Quran. Peluang ni ada depan mata tuan-tuan malam ni. Siapa yang nak ambil, silakan insya-Allah. Tuan-tuan, dicukup sekarang ni dulu. Seronok dengan tuan-tuan ni. Kalau ikut masa nak bercakap lagi, seronok. Baik pukul 12, tak apa. Tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi malam ni menjadi salah satu asbab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Saya berjanji dengan tuan-tuan, kalau di akhirat kelak, saya duduk dalam syurga, saya tengok muka-muka tuan-tuan malam ni duduk luar. Saya akan hulurkan tangan saya, tuan-tuan pegang. Saya nak tarik tuan-tuan masuk dalam syurga. Seandainya tuan-tuan pula lepas masuk ke dalam, saya pula terlepas keluar. Masuk dalam syurga, tengok-tengok Ustaz Usam tak ada. Tengok-tengok luar. Hulurlah tangan. Tariklah saya masuk. Boleh ke tak tuan-tuan? Boleh ke tak? InsyaAllah. Tapi saya punya hati duk kata berat. Saya duk dalam, tuan-tuan duk luar. Tak apa, saya tolong tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk rasa risau. Saya tengok muka ni nampak lagu geng Putrajaya malam tu. Hak yang tak marah lah. Hak marah saya tak tolong lah. Hak tak marah tu insyaAllah saya tarik lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya. Terima kasih kepada pihak penganjur malam ni, Saudara Izzat yang ngaturkan, yang telefon saya, yang aturkan program. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dan Allah Ta'ala menyatukan hati-hati kita dengan kasih dan sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghayruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.